Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah murid-murid, untuk video cikgu ini kita akan teruskan bagi bagi bab 9, laju dan pecutan, subjek matematik tingkatan 2. Okey, untuk hari ini kita nak sambung 9.2 iaitu pecutan. Sebelum ni cikgu dah terangkan tentang subtopik 9.1 berkenaan dengan laju. Jadi untuk 9.2 kita akan sambung iaitu untuk objektif yang pertama, pada akhir pembelajaran murid akan dapat menerangkan maksud pecutan dan nyah pecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa. Baik, sebelum ni kita dah belajar tentang laju. Kalau laju yang kita tahu adalah perubahan antara jarak dan juga masa. Perubahan kadar jarak dengan juga masa. Untuk pecutan pula, ia adalah kadar yang melibatkan laju dan masa. Kalau pecutan pula, laju dan masa. Kalau laju, jarak dan masa. Kalau pecutan ataupun nyah pecutan, kita nak lihat kadar antara laju dan masa. Baik, apa itu pecutan dan juga nyah pecutan? Baik, kalau kita tengok situasi, pelari pecut dia bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol kedengaran. Ni pelari pecut 100 meter. Bila kita perhatikan, laju larian dia semakin bertambah. Semakin bertambah apabila mereka mula memecut. Maksudnya daripada garisan permulaan, dia lari perlahan, bila sampai tengah tu dia akan kelajuan dia akan bertambah. Bila masa kelajuan itu bertambah, itulah kita katakan dia mula memecut. Untuk menuju ke garisan penamat. Peningkatan laju terhadap masa ini dinamakan pecutan. Peningkatan. Laju yang meningkat secara mendadak dinamakan sebagai pecutan. Tapi apabila garisan penamat melepasi garisan penamat, sebelum pelari ini berhenti, dia akan memperlahankan larian. Betul kan? Sebelum dia berhenti berlari, dia akan memperlahankan larian. Waktu dia memperlahankan larian, kita perhatikan adanya pengurangan laju terhadap masa. Maksudnya laju dia semakin berkurang. Laju yang berkurang ini kita namakan dia sebagai nyah pecutan. Jadi kesimpulan kan kat sini, apa itu pecutan dan nyah pecutan? Sebelum tu tengok dulu, perubahan laju dikenal pasti dengan menghitung perbezaan di antara laju akhir dan juga laju awal. Kita nak cari pecutan ni, kita nak kena lihat perubahan laju. Macam mana nak kira perubahan laju? Kita kena kira laju akhir tolakkan dengan laju awal. Ini adalah cara untuk kita kira perubahan laju. Jadi kalau kita lihat kat sini, kalau berlakunya peningkatan kelajuan terhadap masa, kelajuan semakin bertambah, itu dikenali sebagai pecutan. Tapi kalau pengurangan kelajuan, laju semakin kurang, kita sebut sebagai nyah pecutan. Jadi kat sini bolehlah kita simpulkan apa itu pecutan dan nyah pecutan ialah kadar yang melibatkan laju dan masa. Kalau sebelum ni, laju kita kenali maksud dia kadar yang melibatkan jarak dan masa. Tapi untuk pecutan dan nyah pecutan, dia adalah kadar yang melibatkan laju dan masa. Baik, apa itu unit ukuran bagi pecutan? Kalau sebelum ini, unit ukuran bagi laju, cikgu dah terangkan kat sini, kilometer per jam atau meter per saat. Tapi untuk unit ukuran bagi pecutan, dia melibatkan laju dan masa. Jadi kita perlukan unit laju dan juga unit masa. Jadi gabungan lah. Kalau unit laju dia kilometer per jam, unit masa dia pun mesti jam. Jadi dia akan jadi, unit pecutannya akan jadi kilometer per jam kuasa 2 kat sini. Ataupun kilometer per J ni negatif 2. Atau kilometer per jam. Unit pecutan sini. Baik, kenapa cikgu cakap dia macam gitu? Cikgu buat sini. Kilo pecutan Pecutan dia kata perubahan antara laju dan juga masa.
Laju tadi kita gunakan unit kilometer per jam. Masa pula kita gunakan unit jam. Okey. Jadi bila kita gabungkan kilometer per jam bagi jam ini, tu yang kita akan dapat unit. Okey, ni J ni. J per J ni kita dapat kilometer per J kuasa 2 ataupun kilometer J negatif 2 ataupun kita sebut sebagai yang ni lah, kilometer per J per ni bahagi ni per jam. Ni unit untuk pecutan. Kalau unit laju diberi meter per saat, okey, unit masa dia saat, dia akan dapat unit pecutan dia meter per saat kuasa 2 ataupun meter saat negatif 2 ini, okey, ataupun meter per saat. Okey, 2 kali ganda lah unit untuk masa ni. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Okey, keadaan pegun maksudnya dia tidak bergerak. Kelajuan dia sifar. Sifar kilometer per jam. Pegun dan mencapai kelajuan. Kemudian laju akhir dia dapat 120 km per jam. Ni laju awal. Ni laju akhir. Dia bergerak daripada laju awal, pegun, tak ada kelajuan sifar. Kemudian dia sampai laju akhir dia 120 km per jam dalam masa 6 saat. Soalan dia hitungkan pecutan. Okey, untuk kira pecutan, kita tahu kita kena kira perubahan laju bahagikan dengan masa. Sebab tu kita kena cari dulu perubahan laju. Sebab tu kat sini perubahan laju. Okey, cikgu dah cakap tadi, laju akhir tolak laju awal. Laju akhir dia 120 km per jam, tolakkan laju awal sifar km per jam. Jadi perubahan laju adalah 120 km per jam. Kemudian untuk cari pecutan dia, kita tukarkan pecutan yang ni Pecutan laju bagi masa. Masa diberi dalam unit saat. Okey, masa diberi dalam unit saat. Jadi tadi perubahan laju kilometer per jam. Kita kena tukarkan jam ini kepada saat. Sebab masa dia diberi dalam unit saat. Okey? Sebab tu kita jadikan yang ini dulu kepada kilometer per saat. Macam mana? 120 km per jam. Okey, buat 120 km per dalam bentuk pecahan per 1 jam. Okey, kita tukarkan kilometer ni jangan diubah. Cuma jam ni tukar kepada saat. Okey, 1 jam 60 saat. 1 jam 60 minit. Okey, 1 minit 60 saat. Untuk tukarkan 1 jam kepada saat. Okey, cikgu dah ajar yang lepas. Jam nak pergi kepada saat, kita perlu darabkan dengan 3,600 ataupun darabkan 60 sebanyak 2 kali. Sebab tu ni 60 darab 60 untuk tukar dalam unit saat. Okay, kemudian 120 km bahagikan dengan 3,600 tu yang dapat 0.033 km per saat. Kita nak unit saat sebab masa dia unit saat. Barulah kita boleh cari pecutan dia, iaitu 0.033 km per saat bahagikan dengan 6 saat dan akhirnya pecutannya kita akan dapat 0.056 km per saat. Ni atau unit dia kilometer per saat kuasa 2. Okay, yang ni KMS ni dia sebenarnya unit tu kenapa kuasa 2 km per saat. Okay, bila bahagi kita songsangkan 1 per S. Tu yang akan dapat kilometer per S kuasa 2. S darab S kuasa 2. Ataupun kita akan dapat kilometer per S kuasa 2. Ni yang dapat kilometer per S kuasa 2 kat sini.
Ni penukaran unit dia. Kenapa dapat kilometer per S kuasa 2 ni? Asal dia. Okey? Okey. Boleh Jadi, yang penting kirakan perubahan laju. Yang pertama, kirakan perubahan laju. Yang kedua, tukar unit kalau unit masa dia berbeza. Yang ketiga, baru kirakan pecutannya. Okey? Okey. Seterusnya, contoh yang kedua. Okey, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Maksudnya laju awalnya sifar. Ya, kita ambil meter per saat juga meter per saat. Dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat. Ni laju akhir dia. Okey. Dia bergerak pegun. Tak bergerak sifar lah. Kemudian dia pecut seragam 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Jadi ini sebab meter per saat, masa pun diberi 5 saat. Jadi tak ada masalah. Tak perlu tukar lagi unit dia kepada saat. Okey, apa perlu kita buat? Pecutan kita tahu. Perubahan laju bahagikan dengan masa. Okey, perubahan laju dia. Okey, laju akhir tolak laju awal. 20 tolakkan dengan sifar unit meter per saat. Dan masa dia adalah 5 saat. 20 tolak sifar 20. 20 bahagi 5. Jadi, kita akan dapat sini pecutan dia adalah 20 bahagi 5. 4 meter per saat kuasa 2. Okey? Ini adalah pecutan dia. Okey, ini dia pecut. Okey, sekarang sambungannya. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan. Okey, maksudnya kat sini, lajunya tadi, laju motosikal tengah bergerak tadi, okay, macam soalan yang tadi ni, sambungan soalan tadi, laju dia tadi 20 meter per saat. Jadi, laju awal dia sebelum dia tekan brek ialah 20 meter per saat. Kemudian, motosikal itu semakin perlahan. Maksudnya, laju akhir dia makin perlahan, sifar lah. Kena faham situasi. Kalau tadi daripada pegun dia memecut seragam, laju dia menjadi 20 meter per saat. Yang ini dia tengah laju tu, motosikal tengah bergerak, kelajuan dia 20 meter per saat. Bila dia semakin perlahan, dia jadi sifar meter per saat. Jadi laju awal 20 meter per saat, laju akhir dia sifar lah sebab dia dah berhenti kan, semakin perlahan dan berhenti akhirnya kan. Okey, dalam masa 4 saat. Soalannya, berapakah pecutan motosikal itu? Okey, masih lagi guna pecutan. Perubahan laju bahagikan dengan masa. Okey, perubahan laju akhir tolak laju awal. Sifar tolakkan dengan 20 meter per saat. Okey, bahagikan dengan 4. Kat sini kita akan dapat negatif 20 per 4. Okey, nampak tak sini? Negatif 20 bagi 4, kita akan dapat sini negatif 5. Negatif 5. Okey, negatif 5 meter per saat kuasa 2. Jadi kat sini, bila tanda negatif, maksudnya kat sini, motosikal ini mengalami nyah pecutan. Okey, maksudnya tengah laju-laju terus berhenti. Nyah pecutan lah. Pecutan semakin berkurang. Dan negatif 5 meter per saat. Okey. Ini dia mengalami nyah. Cikgu tulis pun salah. Cikgu betulkan ayat cikgu nyah pecutan. Nyah. Nyah tu hapuskan pecutan. Nyah. Buang. Nyah pecutan.
Kalau yang tadi ni motosikal dia mengalami pecutan. Sebab tu kata berapakah pecutan. Kalau yang ni dia tanya lagi berapakah pecutan. Sebenarnya dia sedang mengalami nyah pecutan sebab dia negatif 5 meter per saat kuasa 2 ini. Okey. Boleh? Jadi untuk jelas apa itu pecutan dan nyah pecutan, kita kena kira lah perubahan laju bahagikan dengan masa dia. Okey, kalau negatif maksudnya dia mengalami nyah pecutan. Kalau positif dia mengalami pecutan. Okey? Jadi kalau nak beza, kalau dia bagi situasi je kita boleh tahu. Kalau keadaan motosikal ke kenderaan apa saja kenderaan, dia bergerak daripada keadaan pegun, kemudian dia memecut dengan kelajuan seragam, maksud dia ataupun dia mengalami kelajuan yang peningkatan kelajuan, maksud dia mengalami pecutan lah. Tapi kalau dia tengah laju, okey, tiba-tiba dia mencapai keadaan pegun, sifar, maksudnya dia mengalami nyah pecutan. Tengah-tengah laju terus berhenti. Itu nyah pecutan. Itu saja. Okey? Untuk itu, ini saja penerangan cikgu dahulu untuk video ini 9.2.1 iaitu pecutan dan nyah pecutan. Okey, terima kasih murid-murid. Assalamualaikum.